Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma alimna Babun fil asiri yukrahu ala al-kufr. Hadis ini sebenarnya kita sudah baca dah baru ni. Tak payah baca semula lah. Kita terjemah saja. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Khabbab, katanya kami datang atau pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berbantalkan burdah, kain selimut, fi zillil Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Fasyakawna ilaihi, kami mengadu hal kepada baginda. Kata kami, ala tastansiru lana, ala tad'ullaha lana, tak nakkah engkau minta tolong untuk kami? Tak nakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Maka Nabi SAW duduk dengan merah mukanya, seraya baginda bersabda, orang-orang sebelum kamu ditangkap lalu digali bumi untuknya, yang ini kemudian ditanamlah dalam tu, mana sekat tekok, thumma yu'ta bil minsyar, kemudian dibawakan gergaji dan diletakkan di atas kepalanya sehingga kepalanya terbelah dua. Namun keadaan itu tidak membuatkannya meninggalkan agamanya. Daging dan urat sarafnya sikat dengan sikat besi hingga ke tulangnya. Namun keadaan itu tidak juga membuatkannya meninggalkan agamanya. Wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu ma baina San'a wa Hadramaut ma yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanamih walakinnakum ta'jalun. Demi Allah, Allah pasti akan menyempurnakan agama Islam ini sehingga orang yang berkenderaan, yang musafir di antara San'a dan Hadramaut tidak takut kecuali kepada Allah atau kepada serigala terhadap kambingnya, tetapi kamu mahu cepat kamu nak cepat yang di pertolongan itu. Baru ni kita sudah baca dah juga dan bincang dah juga sedikit sebanyak tentang hadis ni. Begitulah mana keadaan orang zaman dulu diuji kerana agama mereka. Hak Islam lah, hak Islam ni untuk kekal di atas ajaran tauhid itu, ujiannya sampai ke peringkat kepalanya digergaji dan tubuhnya disikat dengan sikat besi hingga sampai ke tulang dan daging dan urat saraf dia tu tercabut, tanggal daripada tulangnya. Tetapi
dia tidak berganjak daripada agamanya. Di sini timbul persoalan, yaitu kalau kita tengok mana ramai juga ada kitab ni kan. Kita tengok sebelah tu. Ma yakhafu illa Allah. Walakinnakum ta'jalun. Qala al-Hafiz. Qala Ibn Battal. Innama lam yujib an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li su'ali Khabbab wa man ma'ahu bid-du'a'i 'ala al-kuffar ma'a qawlihi ta'ala ud'uni astajib lakum wa qawlihi falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u li'annahu 'alima annahu qad sabaqa al-qadru bima jara 'alayhim min al-balwa liyu'jaru 'alayha kama jarat bihi 'adatu Allah ta'ala fi atba'il anbiya fasabaru 'ala ash-shiddah fi dhati Allah thumma kanat lahum al-'aqibah bin-nasr wa jazil al-ajr. قال فأما غير الأنبياء فواجب عليهم الدعاء عند كل نازلة لأنهم لم يطلعوا على ما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. Habis kata. Kalau nak kiranya apa dah sahabat ni kata tak usah berdoa ke, tak usah minta tolong ke dengan Tuhan, kan Tuhan suruh minta tolong dengan dia kalau kita ditimpa apa-apa bencana, kesusahan. Jadi apa sini Nabi jadi marah muka daripada duduk tidur tu bangun cokok, lepas tu kata begitu. Jadi sekali tengok nampak macam bercanggah. Sekali tengok nampak macam bercanggah perbuatan Nabi SAW ni dengan arahan Allah SWT di dalam Al-Quran yang begitu banyak. Begitu juga dalam hadis-hadis yang lain suruh kita berdoa, dan dia pun berdoa sekala. Ni apa sini ni tidak berdoa, bahkan marah pula. Sini dalam syarah kita baca saat ni, dia ambil daripada Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Hafiz Ibnu Hajar tu pula ambil daripada Ibnu Battal, pensyarah Sahih Bukhari hak sebelum dia. Dia ambil daripada Ibnu Battal. Maknanya hak ni hak Ibnu Battal lah. Apa yang Nabi SAW tidak memperkenan, dah sahabat dia minta dia berdoa sepuluh sekali lah berdoa. Apa tidak begitu. Sedangkan Allah SWT kata ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku, nescaya aku mustajabkan, terima doa kamu. Dan firman Allah falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u, kenapa tidak bila kesusahan menimpa mereka, mereka bertadarru', merendahkan diri, berdoa kepadaku. Kenapa tidak gitu? Makna Tuhan suruh lah berdoa. Apa Nabi tak berdoa di sini? Li'annahu, sebab Nabi SAW tahu dah takdir untuk sahabat dia, untuk dia di peringkat tu tak boleh elak dah, tak boleh lari. Mana kalau berdoa pun tak ada apa juga. Doa pun tak ada apa, dia tidak akan hilang dengan berdoa. Dia tidak akan hilang kehendak Allah tu dengan berdoa. Kehendak Allah itu akan tetap berlaku. Dan supaya apa? Supaya mereka dapat pahala lah kerana itulah ujian yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Begitu berat. Jadi semua ni nak wis susah. Tuhan nak wis susah ni apa faedahnya? Faedahnya boleh pahala. Kalau berdoa selesai, katakanlah kalau hak ni tidak takdir gitulah, tergantung. Kalau berdoa boleh hilang. Hilang tak ada lah pahala tu.
sedangkan Tuhan sudah memutuskan nak beri pahala kepada Nabi dan sahabat-sahabat dia pada masa tu. Jadi daripada sini kita tahu sikap Nabi SAW kadang-kadang dia berdoa, kadang-kadang tidak tu dia ada berkait dengan ilmu saat ni Allah SWT beritahu ke dia. Kalau Allah SWT beritahu ke dia memang Tuhan nak gitu, tak ada guna doa. Itu sebagaimana sudah menjadi kebiasaan Allah SWT melakukan begitu terhadap pengikut-pengikut setia Nabi-Nabi yang dahulu. Lagu itu juga mereka bersabar atas kesulitan yang menimpa mereka kerana Allah. Kemudian akhirnya mereka mendapat kemenangan juga, Allah bagi pertolongan juga akhirnya. Tapi Tuhan memang nak gitu. Hak itulah hak dalam Quran kata tu, ahasiban nas ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka mereka akan dibiarkan begitu sahaja bila mereka mengucap, bila mereka kata kita beriman kepada Allah dengan mereka tidak diuji lagi? Gitu ke manusia ingat? Kalau ingat begitu silaplah. Bukan begitu, tidak mudah nak syurga ni. Tidak mudah. Ada kalanya bila siapa ujian tu kena lulus ujian itu. Jadi ujian tu kita tidak tahu. Semoga periksa lah. Ada kala periksa tu mari mudah, mudahlah jawab. Ada kalanya periksa tu susah, panas setara mana pun susah. Ada kalanya kita tak tahulah nasib masing-masing. Allah SWT Maha tahu nak uji kita dengan ujian hak lagu mana. Dia Maha tahu. Qala, kata Ibn Battal, adapun selain Nabi, hak bukan Nabi, mereka wajib berdoa bila ditimpa malapetaka, musibah dan kesusahan. Kena berdoa, wajib berdoa. Sebab apa? Sebab mereka tidak tahu apa yang diketahui oleh Allah, oleh Nabi SAW. Mereka tak tahu. Kalau Nabi dia tahu dah. Hak ni Tuhan tidak nak bui. Tuhan tidak nak bui, tak ada hikmat dia. Dia nak bui pahala. Nak bui pahala lagu tu. Tuhan bui tahu ke Nabi. Takdir dia. Tak ada apalah. Sebab tu dia tidak berdoa. Tapi kalau orang lain mengalami keadaan macam ni, kena berdoa. Tak boleh buat tak berdoa. Sebab apa? Kita tak tahu takdir Allah SWT. Tak tahu. Takut-takut dengan berdoa tu Allah SWT melepaskan kita daripada kesusahan itu. Kita tak tahu. Itu cerita dia. Hak sini ni apa yang Nabi marah? Sebab dia sudah tahu. Dia sudah tahu. Jadi orang lain tak boleh lah buat lagu ni. Tak boleh. Ini khusus untuk dia lah. Sebab dia boleh tahu daripada Allah SWT. Jadi Allah nak bagi tahu juga, dia tahulah. Kalau Allah tak bagi tahu, dia tak tahu juga. Kalau Allah tak bagi tahu, Nabi ni tak tahu juga. Adapun pahaman setengah-setengah orang tu, dia kata Nabi ni Tuhan boleh tahu semua perkara gaib. Tak betul tu. Silap lagu tu. Semua perkara gaib, terutamanya di akhir-akhir hayat dia. Di akhir-akhir hayat dia tahu belakang. Itu tak kena, salah. Sebab apa? Dia bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan kenyataan hak berlaku kepada Nabi SAW. Memang tidak begitu. Maknanya kita dapat buat kesimpulan bahawa Nabi itu dia tahu kalau Tuhan beritahu. Kalau dalam Quran sebut qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Tak ada siapa pun hak langit bumi ni tahu perkara ghaib kecuali Allah. Ghaib yang mutlak. Tak ada hak, tak ada batas. Itu tak ada kecuali Allah. Dan Nabi SAW tak tahu ketika kalung bini dia Aisyah jatuh, pakat duduk cari tu gak, pakat dia cari juga. Tahu-tahu dalam hadis Bukhari, dalam Muwatta Imam Malik, dalam banyak ada belakang. Tahu-tahu dah lama puas cari tak jumpa, dah
takdir Allah Subhanahu Wa Taala pun sudah berlaku. Tayamum ke apa, hukum tayamum tu ada, selesai tu, nak balik dah, dah cari puas dah. Tahu-tahu awak bangun unta moga unta duduk, awak bangun unta tu kalung tak duduk bawah unta tu, maknanya dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia royak lalu lah, tak payah susah-susah cari dana kata, tak payah lah duduk situ. Dia tak tahu, banyak perkara dia tidak tahu. Macam ni dia tahu sebab Allah beritahu, bukan dia ada sifat asal. Dia boleh tahu perkara gaib. Lagu tu percaya, lagu tu rusak akidah. Rusak akidah. Kita ahli sunnah wal jamaah tak percaya gitu. Nabi ni dia tahu perkara gaib, supaya juga orang lain pun Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu boleh. Dia tahu, dia nampak, dia tahu, dia dengar apa hak orang lain tak dengar, boleh. Tapi setakat Allah SWT beritahu gitu. Lepas tu hak ni tajuk ni, tawanan dipaksa, dipaksa menjadi kafir. Tawanan orang Islam kena tawan, kena igat dalam peperangan, lepas tu dipaksa supaya menjadi kafir. Lagu mana nak? Jadi kira-kiranya kalau mengikut hadis ni, kalau dipaksa tak boleh, paksa pun tak boleh tukar kepada kafir. Sebab Nabi buat contoh orang dulu tak berpaling, tak meninggalkan agama dia walaupun digergaji kepala dia, terbelah dua. Walaupun apa, digaru dengan sikap macam orang panggil, orang kampung kita panggil gerak opsi, tajam tu, garu. Walaupun begitu, mana Nabi tak ada royak sini kata demo tu walolok ke ikut kafir, jadi kafir. Tak ada. Bahkan dia nak sesoalannya begitu. Adakah begini semua dalam semua keadaan? Dan kita tak boleh mengucapkan lafaz kufur walaupun secara waklolok ke lagu mana. Dia ada perincian. Tapi kalau kita tengok zahir hadis ni, memang menghendaki kita tetap pendirian di atas agama Islam, di atas tauhid, tak boleh jadi kafir. Itulah zahirnya. Maknanya ada kelebihan juga ni, kalau cara lagu ni. Baik, kita tengok. Qala Ibn Battal, pensyarah kitab ni diambil daripada Ibn Battal lagi. Ibn Battal kata, ajma'u ala man ukriha ala al-kufri wa ikhtara al-qatla annahu a'zamu ajran 'inda Allah mimman ikhtara ar-rukhsah. Ijma', kata Ibn Battal, ijma' para ulama tentang orang yang dipaksa menjadi kafir dan dia memilih dibunuh. Mana paksa tu paksa sampai ke peringkat bunuh lah. Kalau mu tak masuk kafir, tak jadi kafir, aku bunuh. Sampai ke peringkat tu, dia pilih dibunuh. Hak tu lebih besar lagi pahala dia di sisi Allah daripada orang yang memilih rukhsah. Rukhsah ni kebenaran, boleh kalau kita waklolok, kalau kita pura-pura. Timulah dia suruh jadi gapa-gapa jadi kafir, kita pun kata saya turut lah. Dia suruh sembah berhala, kita sembah, tapi kita pura-pura dalam hati tidak. Maknanya berdasarkan hadis ini, orang yang tetap pendirian dia, tidak berganjak, tidak berpura-pura sehingga dia mati dibunuh, itu lebih baik dan lebih besar pahalanya daripada orang yang memilih rukhsah. Jadi rupanya hak pura-pura tadi, waklolok tadi, itu rukhsah saja kerana keadaan darurat. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang ukriha, dipaksa, sedangkan hatinya mutmainnun, tetap dengan keimanan. Hak tu tak apa, tidak jadi kafir walaupun ucap kafir, walaupun sembah berhala, walaupun zahirnya menampakkan tunduk kepada selain Allah, tidak jadi kafir. Itu jalan rukhsah. Rukhsah ni makna kemudahan lah.
Allah SWT bagi kemudahan juga. Tidak kata tak boleh, saya jalan, kena pilih lagu tu. Tidak. Boleh juga nak pilih cara mudah tu. Cara mudah makna selamat lah. Tak matilah kita, tidak kena bunuh lah. Boleh juga. Tetapi kalau pilih jalan yang pertama, itu lebih afdal lagi, lebih besar lagi pahalanya daripada pilih cara rukhsah. Adapun selain daripada kufur, dipaksa tu bukan untuk jadi kafir, dipaksa untuk benda lain selain daripada kufur. Misalnya dipaksa supaya makan babi, minum arak umpamanya, maka melakukannya lebih afdal. Dia suruh makan babi, maka melakukannya lebih afdal. Mana makan, walaupun tidak ada ancaman bunuh pun. Kalau ada ancaman bunuh tu lagilah. Kalau tidak ada ancaman bunuh pun, ancaman seksa lah, dalam bentuk penyiksaan yang lain pun, kita tu dia paksa tu, itu lebih baik. Sebab apa nak ayatnya, syirik kepada Allah ni besar sangat. Tukar agama ni besar sangat di sisi Islam kesalahannya, sehingga hak tu tak boleh. Kalau hak selain daripada kufur, maka buat tu lebih aula. Kalau kufur, tidak buat tu lebih aula. Kalau buat tu harus saja. Maknanya kalau kita turut air dia, harus saja. Tapi kalau kita tidak turut air dia, berkait dengan kufur tu, jadi kafir tu, itu lebih afdal. Tapi kalau hak tidak berkenaan dengan kafir, itu buat tu lebih afdal. Tidak buat tu tidak lebih afdal. Lepas tu dia sebut setengah-setengah ulama dalam mazhab Malik, sebab Ibnu Battal ni dia bermazhab Malik. Jadi setengah-setengah ulama dalam mazhab Malik kata bahkan berdosa orang lagu tu. Kalau dia tak say makan, jika dia dilarang daripada memakan selainnya, pasti dia tak makan, dosa. Mana semua makan babi, golai tak boleh, tak boleh pasal makan babi. Kalau kita tak makan babi dalam keadaan itu, dosa. Ini setengah-setengah ulama dalam mazhab Malik kata begitu. Sebab dia jadi seperti orang yang darurat, makan bangkai, bila takutkan diri dia tu binasa, mati, takut mati, lepas tu tak makan juga, sampai ke peringkat tu tak makan, dosa. Sumpah orang dalam keadaan darurat, orang yang dipaksa begini pun sama juga, kalau tak makan tu dosa. Jadi dia kena makanlah. Mengikut mazhab Malik, mengikut mazhab ulama-ulama Hanafi berhubung dengan perkara ni, dia kata orang tu bila dipaksa makan bangkai, minum arak, makan babi, dipaksa dengan apa dia? Dengan ditahan. Kalau tak makan ni aku kurung. Aku kurung dalam misalnya sesuatu tempat lah, ataupun pukul, ataupun dipenjara. Lam ya'illa lahu ta'ala, tak boleh. Kalau paksa tu paksa dengan lagu tu, mu aku kurung dalam telaga buruk ni, mu aku pukul, tak boleh, tak halal lagi makan. Tapi kalau dipaksa dengan bunuh, kalau mu tak buat dia aku bunuh, atau memotong mana-mana anggotanya, baru boleh makan saja. Ini berkait dengan makan. Sebab benda-benda ni baru diharuskan bila darurat. Bila darurat. Kalau dia terus bersabar atas ancaman tadi, sabar sehingga diperlakukan ke atas dia tu apa-apa, dan dia tidak makan, jadi berdosa dalam keadaan itu. Ini kalau mengikut mazhab Hanafi. Sebab apa? Sebab dia sudah boleh makan dalam keadaan itu.
Dengan dia tidak makan itu berarti dia menolong orang membinasakan diri dia. Ini kalau bunuh lah. Kalau ancaman tu bunuh ataupun potong mana-mana anggota. Kalau setara tu. Kalau bau tahan igak ke, penjara ke, bekah ke, setara tu tak boleh lagi makan. Tapi mengikut setengah-setengah mazhab Malik tadi, ulama-ulama dalam mazhab Malik dia kata boleh dah. Tidak berarti ugut bunuh, ugut nak seksa, pukul pun boleh dah makan. Pas setengah-setengah orang kita ni sibuk je Syafi'i saja, tak boleh kecap mazhab lain, tak boleh baca dalam kitab ni kalau lagu tu. Tak boleh baca dalam kitab syarah hadis. Dah dia royak mazhab Malik dah. Mazhab Hanafi. Padahal hak ni kau banyak, kau molek buka fikir apa apanya. Apa apanya muka Islam berlaku. Mazhab mana-mana pun mazhab Islam berlaku. Apa jadi khusus Syafi'i tu? Tak boleh royak hak Syafi'i. Bacalah semua orang pendengar ni hak jahil, hak buta huruf berlaku. Boleh terima saja. Orang zaman ni tidak lagu tu cerdik-cerdik je ni. Itulah sebab kita tak setuju sangat apa sih nak sepik-sepik ni. Nak sepik-sepik tu bermakna dia nak suruh orang tu jadi bodoh lah. Tu jadi bodoh. Tak saya buka fikiran. Padahal mengajinya bukan main tinggi. Boleh terima, payah-payah lagi boleh. Dapat kau lagu ni. Tu kan ada perbezaan pendapat, kita tengok mazhab ni gini, mazhab ni gini, barulah tahu perbezaan pendapat tu. Ada kitab-kitab hadis memang lagu tu. Sebab tu orang yang belajar hadis dia memang terbuka. Sebab apa? Dia jumpa semua lagu ni. Kalau kita nak sekat dia, susah lah. Tak boleh ngajar lagu tu. Tak boleh ngajar, suruh kayak Syafi'i saja. Jadi sesoalannya semua dalam hadis ni sesuai dengan Syafi'i saja. Mana boleh lagu tu? Itu masuk mengongkong kebebasan berilmu. Jadi ilmu ni sepik. Tak boleh lagu tu. Dia kata kalau dipaksa menjadi kafir atau memaki Rasulullah, dipaksa dengan ugutan, ugutan dengan sesuatu yang ditakuti, mati dia, atau akan tercedera mana-mana anggota dia, cedera jadi lumpuh ke tangan dia, yang seksa tu sampai gitu, boleh, kata dia, menyatakan apa yang mereka hendak. Boleh. Dalam keadaan lagu tu. Kalau siapa mati, bolehlah. Dia suruh maki Rasulullah, suruh maki, misalnya. Tu berat tu. Tu kira berat lah. Atau jadi kafir. Siapa mereka tu? Kalau kita tidak buat gitu, mati kita. Ataupun kalau tidak mati pun jadi hilang anggota kita. Atau kalau tidak hilang pun ada pun jadi lumpuh gitu. Jadi lumpuh, tangan ni jadi lumpuh. Siapa ke mereka tu? Boleh. Tapi dalam hati tak boleh siapa ke hati. Sekat tekuk, sekat kerongkongan, sekat tu. Ni mana bila perang kan, ni bukan cerita bab perang ni. Bila perang dia boleh berlaku macam-macam. Sebab perang ni biasanya kita orang Islam ni perakit agama. Bila kita kena tahu boleh jadi berlaku benda-benda macam ni. Jadi dengan sebab tu kita kena tahu hukum dia. Nak buat sesuatu, nak turut era tu, benda lagu mana, setara mana, dalam keadaan lagu mana. Jadi kalau dia melakukan kehendak orang kafir tu, suruh kata ataupun buat lagu-lagu mana, wa qalbuhu mutmainnun bil iman fala ithmu alaihi, dalam keadaan hatinya tetap dengan keimanan, tidak dosa, tak dosa, walaupun kita mengucapkan kalimah kufur dan tidak jadi kafir gitu. Itu. Kalau dia sabar, paksa gitu, bagi ancaman gitu, tapi dia sabar sehingga dibunuh dan dia tidak menyatakan kekufuran, dia diberi pahala, tidak kata dosa. Kalau dia tu tak sih berdegil, suruh kufur, suruh semua berhala, tak sih,
Kalau bunuh boleh pahala, bukan kata berdosa. Tidak. Ni kalau bab hak tukar agama, siapa begitu sekali. Kalau dipaksa, ni pekoh ni. Ni perbahasan pekoh. Kalau dipaksa supaya membinasakan, merosakkan harta seseorang muslim, membakar kereta dia, kalau mu tidak bakar, aku bunuh. Dipaksa gitu. Atau aku potong anggota kamu, kaki aku kerak kaki kamu. Misalnya, wasi'ahu an yaf'ala dhalika, boleh. Dia paksa membakar kereta dia. Bakar. Kalau kita tak bakar, dia bunuh kita. Dia kerak kaki kita. Kita tengok dah tadi dia buat gitu. Misalnya, lebih-lebih lagi lah kalau kita tengok dah, memang dia buat gitu. Tak turut era dia. Dia buat gitu. Lepas tu lepas tu kalau li sahibil mal, tuan punya harta tu, dia nak dapat ganti rugi dengan siapa? Ganti rugi dengan orang yang bakar tu kah? Islam yang bakar? Tidak, dengan tuan punya harta tu. Ganti rugi daripada dia. Jadi sebuah kereta dia bakar dah. Pak nak bayar kau kereta, siapa nak bayar? Hak je bakar tu kah? Tak. Hak tu kafir. Orang kafir tu. Dia terikat juga. Kita kena hukum dia. Mana kalau kita igak dia, kita tangkap dia, kita lagu mana-mana, dia kena bayar ganti rugi. Begitu. Kalau seseorang itu dipaksa supaya membunuh orang lain, paksa dengan ancaman bunuh, membunuh dia. Kalau tidak, aku bunuhmu. Dia suruh bunuh sama kita, Islam. Kalau tidak, aku bunuhmu. Lagu tu lagu mana? Lam yasa'hu, tak boleh bunuh. Kalau dia suruh bunuh, tak boleh bunuh. Itu hukum kalau paksa-paksa. Dan dia kena sabar. Jangan bunuh. Jangan dengan tangan kita bunuh. Ikut dia nak bunuh, ikut dia. Kita tak boleh bunuh. Sehingga ia dibunuh. Kalau bunuh juga, kita turut dia suruh bunuh, kita bunuh, dosa. Yang membunuh itu berdosa. Ini dalam keadaan terpaksa. Kerana membunuh orang Islam itu tak boleh dalam keadaan macam mana pun tak boleh, kecuali kalau dia melakukan jenayah lah. Kalau dia tidak melakukan jenayah yang berhak kita membunuhnya, maka tak boleh ke mana-mana. Dalam keadaan paksa saat ni pun kita tak boleh turut air. Jadi kalau mu tak bunuh dia, aku bunuh mu, habis mati kita. Tak boleh bunuh orang. Jadi dah kita tak buat dia bunuh kita, biar boleh pahala. Kalau kita bunuh orang dia suruh kita bunuh tu, kita berdosa. Jadi habislah di situ cerita tawanan yang dipaksa menjadi kafir. Jadi kafir ni benda berat. Khilaf ulama tadi tu, kok mana-mana pun semua sepakat kalau dia tetap dengan pendirian tak sah jadi kafir, tak sah berpura-pura, dia lebih besar dapat pahala dia. Cuma ada keharusan kalau dia turut era sebab ancaman bunuh ataupun mencacatkan anggota, hanya harus dia boleh itu saja. Tidak berdosa kalau dia mengucapkan ucapan kufur, setara tu saja. Tapi kalau terus dengan pendirian kita tak ikut era dia, itu kalau mati boleh pahala lebih besar, lebih baik. Kemudian dalam hadis ni, walau bagaimanapun Nabi SAW kata orang dulu gini-gini, dia nak suruh sabar lah, sahabat dia tu dia nak suruh sabar.
Jangan mudah ngaku kalah. Ke mana-mana pun dia kata agama ini, dia bersumpah demi Allah, lam taukid sekali lagi, sesungguhnya, la yutimmanna, nun taukid sekali lagi, taukid 3 penguat, orang panggil kata penguat di situ, demi Allah, sesungguhnya Allah benar-benar akan menyempurnakan agama ini. Jadi hak Nabi kata ke mana-mana pun, kalau demo buat nyaya kita, demo tekan kita, demo paksa kita, sampai ke peringkat tu pun hak dia tahu daripada Allah SWT nya, Allah SWT akan menyempurnakan agama ni. Akan datang agama Islam ni akan benar, akan jadi kuat dan sempurna. Walaupun mereka tak sih lagu tu, tak sih tengok tu, tapi Allah nak gitu, sehingganya jadi aman damai. Apabila Islam ni memerintah, agama Islam ni sempurna dilaksanakan, maka orang jadi aman damai. Keadaan orang yang berkenderaan bermusafir tu tak ada gangguan seperti mana sebelum tu. Sebelum tu pun ada dah pemerintahannya, ada dah kerajaannya, tetapi tidak aman, tidak damai. Ni bila orang kenal agama, bila orang tahu dosa pahala, dia takut nak buat maksiat, dia takut nak buat dosa, nak melakukan sesuatu yang Allah SWT larang, dia takut. Jadi dengan sebab tu orang yang dalam perjalanan antara Sana'a dan Hadramaut, dia tak takut, tak ada rasa takut pada apa-apa kecuali kepada Allah sahaja. Itu kepada Allah tu mana hak sebenar hati dia tu. Orang Islam gitulah. Lepas tu kalau ada pun hak lain lah, hak mengikut kira-kira zahir, sebab-sebab zahir. Kalau dia ada kambing, bawa, kalau dia nak bimbang, nak takut pun salah lagi hak kambing ni, iaitu serigala. Orang tak ada, orang kena tak ada, hak jahat tak ada. Allah tu bukan masalah, Allah tu nak gapo-gapo, tak ada nak gapo-gapo kita. Jadi memang kita takut kepada dia sebab dia larang buat jahat. Takut kepada serigala tu sebab serigala ni bukan orang yang tak erti, dia tak ada terikat dengan hukum. Jadi dia takut pun kalau takut kerana benda ni. Nak kata orang jahat ada tengah jalan ganggu, tak ada. Semua akan selamat dan aman damai. Itulah faedah Islam ni, kemenangan Islam tu. Yang perang-perang pun nak perang, lepas tu nak suruh amal lah, kemudian nak suruh amal ke situ juga nak perginya. Tapi kamu nak cepat, kamu nak cepat. Maknanya banyak perkara dalam dunia ni kita tak boleh nak cepat, pilih jalan pintas, kata nak segera, tak boleh. Tebal pilih juga lagu tu, tak kena, salah lah. Salah je. Jadi kita kena sabar. Itu ajarannya di sini, kena sabar atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sabar, buat kerja semacam, lama-lama Allah Subhanahu Wa Taala akan beri juga kemenangan kepada kita, orang-orang Islam. Itulah maksudnya di sini. Seterusnya bab hukum jasus, pengintip kalau ia seorang Islam. Pengintip orang Islam nak lagu mana? Apa hukum dia? Kalau dia Islam tapi dia tu jadi pengintip bagi orang kafir, lepas tu kita igak dia, apa kita nak agak? Nak kena bunuh ke? Kau tak boleh bunuh ke sebab dia Islam ke? Kau lagu mana? Itu benarnya ni bab tu pula. Sebab awak nak jadi pengintip ni, spy, macam-macam orang kafir pun boleh. Orang kafir tu pula macam-macam pula, kafir. Sebab tu Imam Abu Daud buat macam-macam bab. Kafir zimmi jadi pengintip, kafir mustakmin jadi pengintip, kafir harbi jadi pengintip, orang Islam jadi pengintip. Kalau pengintip untuk kita orang Islam, hak tu tak timbul masalah, hak tu bermolek baru, hak tu memang Nabi SAW selalu hantar pengintip dia. Hak ni dia mengintip untuk orang kafir. Kita kata pasal mana orang Islam mengintip untuk orang kafir? Nyada.
Misalnya kita kata, sekarang ni kita Malaysia, alik sana tu alik sia kafir lah. Balik sia pun dia ada je. Kau orang Islam jadi polis kau, jadi askar kau, jadi gapo kau. Dia tu mengitik. Dia tu Islam. Dia mari mengitik negeri kita. Misalnya, boleh berlaku. Mana-mana negeri boleh berlaku. Apa nak lagu mana? Itu benarnya. Lepas tu riwayat daripada Ubaidullah bin Abi Rafi'. Dia ni jurutulis kepada Ali bin Abi Talib. Jurutulis kepada Ali bin Abi Talib. Katanya saya mendengar Ali berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghantar aku sendiri bersama-sama Zubair dan Miqdad. Kata baginda, pergilah kamu sehingga sampai ke Raudhah Khakh. Nama tepat. Di sana ada seorang perempuan yang berkenderaan naik unta. Ada dengan dia surat. Nabi kata, ada dengan dia surat. Kamu ambil surat itu daripadanya. Jadi kami pun berangkatlah dalam keadaan kuda kami tu berlari laju lah, derahlah lari nak kejar ni, nak hambat ni, sehingga sampai ke Raudhah tadi. Kalau Nabi SAW kata tu, memang sungguh ada perempuan yang berkenderaan di situ. Za'inah ni perempuan khusus, digunakan untuk perempuan yang naik unta. Itu orang panggil Za'inah. Kami pun kata, buat mari surat tu. Buat mari surat tu. Dia kata, ma'indi min kitab. Tak ada apa-apa surat, tak ada. Surat apa? Aku pun kata, mu kena buat keluar surat tu. Kalau tidak, kami akan tanggalkan pakaian kamu. Kami akan telanjangkan kamu. Telanjangkan tu boleh jadi untuk ugu, boleh jadi untuk nak cek lah, nak pasal lah, mana tahu takut dalam ada. Itu maksud telanjang tu. Ataupun satu lagi, baru ni kita sudah itu dah bacanya litukhrijinna au litulqiyinna. Baca dengan gitu, bukan nun, bukan linulqiyanna, bukan. Litul dengan tak. Kalau kita baca dengan tak begitu, sama ada engkau keluarkan surat itu ataupun engkau tanggalkan pakaian. Mana dia suruh perempuan itu sendiri buat lagu tu. Sebab ada di dalam setengah nuskah bukan tak di situ tapi nun. Kalau nun, kalau tidak, kalau tak beri surat tu, kami akan telanjangkan engkau, kami akan bogelkan engkau. Kata perawi ini siapa dia? Sayyidina Ali lah. Sayyidina Ali rakyat kepada setiausaha atau jurutulis dia. Perempuan itu pun buat keluar lah. Dah muka paksa lagu tu kan, tekan. Jadi nak ceritanya dalam bab perang ni adalah tekanan, paksaan, ugutan, ancaman, macam-macam boleh berlaku. Ada tu daripada pihak dia pun, pihak lawan orang kafir pun boleh jadi juga, daripada pihak kita pun boleh jadi juga. Macam di sini, cuba tengok ancaman tu, ugutan tu. Dia pun buat keluarlah daripada jalinan rambutnya, iqas. Orang perempuan kan rambut panjang, dia jalin, celah-celah tu dia letak surat. Buat keluar daripada jalinan rambut dia. Mana tak suka lah jalin rambut dia. Letak sini, dekat ngikat di pinggan tu, kain di pinggan. Letak situ. Kami pun bawa lah surat tu, buat klik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya surat itu daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Surat tu daripada Hatib bin Abi Balta'ah kepada sekumpulan orang-orang musyrikin mana di Mekah, di mana dia memberitahu kepada mereka
sebahagian daripada pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia royak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi nak serang ni. Gitulah dalam surat tu. Tulis surat kepada beberapa orang ketua kafir Quraisy di Mekah. Royak kata Nabi dengan bala tenteranya sudah berangkat untuk pergi serang Mekah. Begitulah kesimpulannya. Royak dalam surat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, apa ni Hatib? Apa ni Hatib? Dia kata, wahai Rasulullah, jangan engkau bertindak gopoh terhadap saya. Jangan engkau bertindak cepat terhadap saya. Jangan, orang Kelantan kata jangan gaduh. Wahai Rasulullah, minta tolong jangan gaduh. Kalau bahasa surat ni gaduh ni mana bukan lari. Dah gaduh tu mana cepatlah, bertindak cepat. Sebab saya ni, kata dia, sebenarnya adalah orang luar kepada orang Quraisy, kepada puak-puak Quraisy, bukan orang dalam. Saya ni orang luar daripada kumpulan Quraisy. Walam akun min anfusiha, saya bukan sebahagian daripada mereka. Orang-orang Quraisy, hak mana-mana muhajirin, hak lain lah, sahabat-sahabat kita ni, hak mana berhijrah ke Madinah tu, Quraisy, puak-puak Quraisy seperti Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan lain-lain Quraisy tu, mereka ada hubungan kekeluargaan, ada pertalian kekeluargaan dengan orang-orang kafir Quraisy di Mekah tu, yang mana mereka dapat memelihara ahli keluarga mereka yang tinggal di Mekah tu dengan sebabnya. Oleh kerana ada hubungan kekeluargaan, jadi mereka tidak ganggu sangat. Walaupun dia berbeza agama, tapi oleh kerana anak beranak, kalau orang buat nyaya tak boleh, dia naik angin juga. Dia semangat tu naik, semangat naik. Dia tak boleh. Begitulah bangsa mana-mana pun memang lagu tu bala pun. Kalau orang lain mari tekan, mari ada. Dia boleh bersatu. Jadi sayanya fikir, oleh kerana saya ni tak ada hubungan kekeluargaan dengan mereka, jadi saya nak buat jasa lah, sesuatu jasa kepada mereka, dengan harapan mereka akan mempertimbangkan, mereka akan melayani keluarga saya dengan baik. Sebab saya ada berbudi, nak berbudi lah. Jadi anak-anak saya yang duduk Mekah tu jadi selamat juga. Orang lain tak apalah, dia memang anak-anak dia dah duduk sana. Saya ni tak ada. Saya tak ada tu apa? Ya tak ada, pasal dia bukan Quraisy. Dia ni halif, bukan panggil halif Quraisy, sekutu Quraisy saja. Sekutu saja. Demi Allah, wahai Rasulullah, saya tidak ada kekufuran pada saya, tidak juga saya murtad. Saya buat gini ni bukan saya murtad, bukan saya tak percaya kepada agama. Tak. Rasulullah SAW bila mendengar keterangannya itu bersabda, dia bercakap benar dengan kamu. Nabi kata dia rayak hak sengerti tu, hak sengerti tu dia rayak. Maka Umar berkata, biarkan saya penggal leher munafik ini. Umar kata, biar saya tetaklah, penggal leher munafik ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layak. Rasulullah tak boleh. Rasulullah kata, dia sesungguhnya telah ikut serta dalam peperangan Badar. Jadi oleh kerana dia ikut serta dalam peperangan Badar, mu tak boleh bertindak begitu terhadapnya. Jadi Hatib ni nak ayatnya orang Islam. Jadi sekarang ni dia sudah jadi macam pengintip kepada orang kafir, duduk ayat rahsia pergerakan Nabi SAW. Lepas tu kalau orang kafir tu bersiap sedia tunggu,
tu tempat dia. Hak ni nak pergi ramai setara mana pun, nak bawa sebanyak mana senjata, bawa daripada Madinah, nak bawa sebanyak mana. Ni Mekah ni tempat dia, tempat kafir Quraisy. Kalau dia tahu, dia pun buat persiapan yang cukup betul-betul kemah, tidakkah jadi mengancam nyawa sahabat-sahabat Nabi ni, termasuklah nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri? Tidakkah jadi gitu? Jadi bahayanya sangat besar. Ini berkait dengan ketenteraan ni, pecah rahsia ni, pecah rahsia tentera. Hukum mana-mana pun dalam dunia ni boleh bunuh. Hukum mana-mana pun ni jenayah ni kalau nak kira. Tetapi buat ke hikmat nak beri tahu kepada kita kedudukan ahli Badar tu, maka berlaku. Barulah kita tahu, oh, ahli Badar ni setara mana kedudukannya di sisi Nabi SAW. Besar sangat, tinggi sangat kedudukannya. Hak sepatutnya boleh bunuh, tak bunuh, tak boleh bunuh. Wa ma yudrika, mu tahu mana? Mu tahu mana? La'alla Allah attala'a ala ahli Badr. Mana kita tahu? Kalau kita bahasa Kelantan, mana kita tahu? Tentu dah tu Allah tahu tentang ahli Badar ni, sehingga dia berkata, yakni Allah berkata, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa sahaja yang kamu mahu, aku telah ampunkan kamu. Jadi kira-kiranya Nabi kata, ya, kita tak sedap mana lah. Tentu Tuhan tahu. Jadi la'alla ni asalnya dalam bahasa Arab. La'alla ni dengan makna boleh jadi, barangkali. Itu asalnya. Tetapi ulama-ulama hadis, dia kata kalau la'alla ni dikaitkan dengan Allah, maka dia tidak memberi makna boleh jadi, barangkali, tidak. Tentu, makna dia tentu. Sebab itu kita terjemah tentu. Tentu Allah sudah tahu tentang ahli Badar ni. Maknanya hati perut ahli Badar lah, dia tahu. Sehingga dia berkata, dia kata, mu buatlah, ikutlah, nak buat apa. Buat apa? Kalau buat benda pahala, tak ada jadi masalah. Buat benda dosa lah, benda salah. Benda salah pun Tuhan maaf dulu lagi. Nak rayaknya besar jasa sumbangan ahli Badar tu sampai setara tu. Tidak ahli Badar saja, orang lain pun laku tu juga. Kalau kita buat sesuatu yang besar maknanya kepada agama, maka amalan kita itu boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Anda tengok atas besar mana sumbangan kita, besar mana sumbangan kita. Dalam dunia ni pun, kalau orang tu banyak berjasa, tiba-tiba dia ada satu kesalahan, kalau orang lain kena bunuh dah, dia boleh dalam negara mana-mana pun dia boleh tu maafkan, sebab ini baru kesalahan dia, dan dia sudah banyak jasa, dia boleh berlaku gitu. Begitulah juga yang berlaku kepada sahabat Nabi SAW. Maknanya daripada situ kita dapat buat kesimpulan, kes pengintip ni dia terserah kepada pemimpin, ketua negara. Ketua negara nak lagu mana? Dia nak bunuh, boleh bunuh. Dia tak saya bunuh pun boleh juga. Dia kena ambil kira lah. Dia kena ambil kira orang ni orang setara mana, orang lagu mana, pernah buat salah ke tidak. Kena ambil kira betul. Dan apa jasa dia, apa benda kebaikan yang dia buat, kena ambil kira. Jadi daripada sini kita tahu ahli Badar ini sangat tinggi kedudukannya. Sehingga kalau lebih kurang kesalahan, kalau dia ada buat, akan terhapus begitu saja. Sebab apa? Jasa yang dia buat tu begitu besar. Jasa yang dia buat tu begitu besar. Kita pun begitu juga sebenarnya. Bila kita buat sesuatu yang besar untuk agama, saya esok di hadapan Allah SWT, saya esok, kalau kita ada dosa pun dia ambil kira tu, kebaikan yang kita buat tu sebesar mana. Jadi dosa-dosa lain mungkin dihapuskan, dihapus kira, dimaafkan dengan sebab sesuatu benda yang besar yang kita buat tu. Jadi benda-benda ni mendorong manusia, orang Islam tu mikir untuk buat sesuatu yang besar dalam hidup dia. Sebab apa? Ini menjadi modal kepada dia, ini menjadi penyelamat kepada dia.
bukan saja-saja. Hak kita buat tu bukan saja-saja. Faqad ghafartu lakum, aku sudah ampun dah kepada kamu. Jadi lepas tu riwayat asal lagi dia Hasani juga, cuma ada perbezaan sedikit sebanyak. Riwayat daripada Ali juga hak sikit sebanyak ada beza tu kepada dia. Iaitu lafaz ni dalam hak tadi, riwayat tadi tak ada. Hatib berangkat, dia tulis surat kepada penduduk Mekah bahawa Muhammad qad sara ilaikum, telah berangkat menuju kepada kamu. Wa qala fihi, dan di dalam hadis ni perempuan itu kata ma ma'i kitabun. Tadi kan dia kata mana? Ma indi min kitab. Gitu. Lafaz tu berbeza. Tapi maksud dia lebih kurang sama je. Ma ma'i kitabun. Tak ada surat dengan saya. Tak ada surat. Fa anakhnaha. Bila dia kata tak ada surat tu, kami pun pegang unta dia tu, suruh duduklah. Itu makna anakha. Anakha ni khusus untuk mendudukkan unta. Kalau mendudukkan benda lain orang tak kata anakha. Mendudukkan unta saja. Jadi kami pun ceklah, periksa cari, tak jumpa surat. Dia susuk molek. Ni hak tak ada dalam hak tadi tu. Dalam riwayat ni, saluran riwayat ni ada. Lepas tu Ali pun kata, bila tak jumpa surat sana ni, Ali pun kata, demi Tuhan yang orang bersumpah dengan namanya, aku akan bunuh engkau kalau tidak engkau keluarkan surat itu. Sebab dia yakin, dan Nabi kata ada surat. Adalah wasaqal hadis. Lalu hadis seterusnya dikemukakan sebab tadilah lain-lain itu. Cuma di sini bahagian ni ada perbezaan dengan tadi. Jadi ceritanya panjang ceritanya. Di sini kita tengok dalam hadis ni, satu, ahli Badar tu tinggi kedudukan. Satu, seperti kita ayat sana lah. Yang keduanya, Nabi SAW ni hak mana Allah SWT bagi tahu ke dia, dia tahu. Dan ini kita kata sebagai mukjizat lah, sebagai mukjizat Allah SWT bagi tahu. Dia royak di sana ada perempuan dengan dia ada surat, muat mari surat tu, dia ambil surat tu. Memang betul-betul situ tepat tu, tak ada siapa lain. Jadi tepat tu, dia royak tu tepat tu. Dua. Yang ketiga, ada kalanya seseorang tu melakukan sesuatu bukan kerana kekufuran. Orang Islam dia ada desakan lain. Dia ada keadaan yang memaksa dia buat gitu. Benda-benda ni perlu dipertimbangkan. Jangan kita pandang sepi. Tak kira nak bunuh saja. Tak boleh lagu tu. Ada kalanya kadang-kadang orang tu dia tidak ada kafir, tapi dia ada keadaan tertentu, kelemahan dia yang menyebabkan dia melakukan kesalahan. Kesalahan itu boleh jadi besar, boleh jadi kecil. Kalau hak ni kesalahan amat besar ni. Kesalahan pecah rahsia tentera ni amat besar. Dalam kerajaan, pemerintahan mana-mana pun ni kesalahan besar. Tak apalah. Jadi itu benda. Manusia juga kita dapat pelajaran daripada hadis ni. Dia sama-sama dia kan, walaupun berbeza agama, berbeza pahaman, tetapi oleh kerana hubungan darah, pertalian darah, dia ada orang kata semangat ataupun angin nak bela sama-sama buat tu. Dia kuat. Itu sifat manusia. Jadi kita kena tahulah itu psikologi manusia. Kalau orang lain tak ada kena mengena dengan dia, mudah dia nak seksa, dia nak hukum, dia nak apa-apa. Tapi kalau sama-sama dia, banyak kali dia kena mikir banyak kali. Itu memang sifat manusia. Di sini kita nampak benda tu. Dan seterusnya, manusia ni kalau ada jasa, dia mengenai jasa, budi.
Orang kafir pun, walaupun dia kafir, dia tahu budi orang tu, nak balas budi ke apa, nak melera orang ni dengan sebab dia ada jasa. Itu manusia, memang dia ada benda-benda lagu tu. Seterusnya, hukum hak lagu ni Sayyidina Umar ni bukan kita kata dia kira kerah dia saja nak kira nak bunuh, nak kerak kepala, bukan gitu. Ya, dia kata gini ni hak dia tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Kesalahan seumpama ini boleh menyebabkan seseorang itu dibunuh. Seseorang itu dibunuh, kesalahan ni. Cuma di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak kata kesalahan ini tak apa, tak kena bunuh. Tak. Cuma dia ayat sebab lain. Sebabnya ahli ibadah. Ada hak tu. Sebab tu tak boleh bunuh. Kalau tak ada hak tu, kira-kiranya boleh bunuh dah. Kira-kiranya boleh bunuh dah. Nabi SAW sebut tu sebab dia ahli ibadah. Bukan kesalahan. Kalau dia buat dan bukan ahli ibadah, tidak salah. Kesalahan tetap kesalahan. Cuma kesalahan itu boleh dimaafkan, diringankan dia tu daripada hukuman bunuh kepada tidak bunuh. Itu saja. Bukan makna Sayyidina Umar ni dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata gitu mana-mana dia mendahului Nabi. Nabi tak ada kata lagi, dia kata dah. Tidak gitu, kita tak boleh anggap gitu. Kita kena hadis ni nak faham biar betul, biar selamat Rasulullah. Jangan jadi nampak tak molek Rasulullah. Pusing ke mana nampak molek. Sahabat-sahabat pun nampak molek juga. Ini kaedah yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kelebihan dia. Jangan siapa kita nak bela ni, nak molek ni, siapa uduh ni. Tak boleh. Itu cara orang lain. Cara Syiah ke cara apa ke macam-macam lah ada dalam dunia ni. Tapi kalau cara ahli sunnah, tidak. Misalnya tadi, kalau kita nak kira, bolehlah kata kepada Sayyidina Umar. Memang orang kata pun. Syiah dia kritik Sayyidina Umar, dia sebutlah tu. Tapi kita tak boleh. Kita kena kata gini. Memang sungguh pun gitu. Bukan kita ngada-ngada saja nak bela, nak melepaskan sahabat. Tidak. Memang begitu. Kalau kita cari siasat molek, kita akan jumpa bahawa dia nak bertindak begitu tu kerana dia tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Kira-kiranya kesalahan ni hukumnya tu dah. Tapi Nabi tak bui sebab apa? Dia ahli badar. Itu saja. Dan daripada hadis ni juga kita dapat pengajarannya kepada dia, iaitu kerana sesuatu kelebihan seseorang, Allah SWT boleh memaafkan kesalahan-kesalahan dia. Kerana sesuatu jasa sumbangan seseorang kepada agama, Allah SWT boleh menghapuskan dosa dia. Dosa ni setengah-setengah hak dosa hak buat dah, boleh juga terhapus. Hak tak buat lagi akan buat. Kalau buat akan terhapus juga dosa tu dengan sebab jasa yang telah dibuat. Ni juga dapat kita simpulkan daripada hadis ni. Satu perkara yang sangat penting, ramai orang apabila dia bincangkan hadis ni nampak macam Hatib tu tak kena. Apa dia buat gitu? Apa dia mendedahkan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi kepada bahaya, boleh terbunuh mereka sebab nak pergi negeri orang. Dia boleh kumpulkan sebanyak mungkin senjata, dia boleh tunggu segenap ceruk mana dia nak, dia duduk naik atas bukit, dia boleh panah. Cara zaman itulah, kalau perang cara zaman itu. Zaman ni pun begitu juga. Bila pihak musuh tahu rahsia, pihak lawan dia ni nak bertindak lagu mana, dia boleh siap sedia lah. Memang gitu. Tapi dalam keadaan itu, apa Hatib ni buat gini? Dan apa Nabi SAW betul lah tadi disebab dia ahli badar. Selain daripada dia ada lagi benda halus, benda yang seni. Apa yang Hatib ni buat gini? Kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis, banyak tak sebut benda tu. Tapi ada juga dalam setengah-setengah syarah hadis dia sebut. Dia sebut kan? Sebab Hatib ni yakin dah, kalau dia bocor rahsia pun orang kafir tak akan boleh buat apa terhadap orang Islam. Kutu.
Kalau tidak tak, ada Sayyidina Umar kata munafik. Munafik tu anda mengikut zahir. Kalau buat lagu ni memang munafik lah. Ni kerja munafik lagu ni. Tapi dia tidak munafik. Nabi sudah bersihkan dia dah. Bahkan Nabi kata dia ahli badar. Bila ahli badar ni dia tak ada lah. Munafik-munafik dia tak ada dah. Jadi apa ya dia buat gitu? Sebab dia yakin. Dalam Quran ada sebut, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal haram insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Dia pegang dengan ayat tu. Ayat tu turun dah. Ayat tu turun pada tahun yang kena. Fatih Makkah ni, awak nak pergi ni tahun yang ke-8. Hati pegang tu. Allah SWT kata dah, kamu akan masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan tak takut. Allah SWT membenarkan mimpi Rasul dia, akan menjadi kenyataan mimpi Rasul dia, iaitu masuk ke Masjidil Haram muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Ada yang cukur kepala, ada yang gunting rambut. La takhafun, dalam keadaan tak ada takut. Tak ada takut. Dah hak pergi tahun yang kena tu tak jadi. Yang perambak ke demo tak pernah masuk Mekah. Dia nak pergi buat apa ni, umrah. Nabi dengan sahabat-sahabat dia nak pergi buat umrah, tak benar, patah balik. Lalu bawa binatang kurban kapal sembelih tengah jalan lah di Hudaibiyah, balik. Tahun yang ke-7 pergi, masih lagi orang kafir memegang kuasa di Mekah. Pergi dengan syarat tak boleh bawa senjata masuk, tak boleh bawa gapo-gapo, masuk gitu tangan kosong. Masuk tepat dia, lubuk dia, terima. Mana tahun yang ke-7 berlalu begitu saja. Tentu dia fikir inilah masanya. Allah SWT kata dia menjadikan kenyataan mimpi Nabi itu, mimpi Rasulnya, akan masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman, aminin, la takhafun. Aman, kita tak takut. Kalaulah ada ancaman, orang kafir itu akan tunggu dengan bala tentera dia, itu takut tu lagu tu tidak aman, akan jadi perang lah. Dan memang betul pun menjadi kenyataan. Nabi SAW masuk tu orang kafir jadi gerung, takut. Dengan sebab itu kalau kita baca surat dia tu, dia ada beberapa versi surat dia. Antaranya ada sebut, ada sebut, kalau kamu nak lawan sebanyak mana pun tak boleh lawan. Dia kata mari seperti ombak besar. Nabi dia macam ugu, dia bukan royak gitu saja dah, dia macam ugu, mereka tak payah lawan. Memang Nabi SAW masuk ke Mekah dengan aman pun. Sebab dia tahu dah, dia yakin dengan Quran. Inilah sahabat-sahabat ni kadang-kadang dia ambil kesempatan dan menjadikan kenyataan apa yang Allah SWT kata dalam Quran. Itu benar. Kadang-kadang kita fikir cara biasa, apalah lagu tu. Misalnya ada orang bagi baju kepada Nabi SAW, comel lah baju, nak suruh Nabi SAW pakai lah pada hari-hari rasmi, tak apalah. Sahabat tu pun dah orang bui tu, dia pun jamu, comelnya kata dia, comelnya mesti mahal. Nabi kata nak. Nabi pun tak apa, pergi pecah tubik. Sahabat-sahabat lain tu mengeluh belakang, apalah lagu ni pesen mana lah pula ni. Sepatutnya dia bukan tahu dah Nabi ni tak boleh, kalau orang minta dia akan bui lah. Dia tak ada terlekat bagai dunia dengan hati dia, tak ada. Apa yang kata gitu? Sedangkan orang bui tu nak suruh Nabi pakai, nak suruh Nabi guna, tiba-tiba dia ambil gitu. Dia tengok sahabat dia cerdik. Gapo dia kata sebenarnya lepas pada tu duduk sungu apa, duduk mengeluh ke apa, dia kata sebenarnya aku minta tu aku nak buat kapal aku, kata dia, bukan nak pakai, nak buat jangok, nak apa, ambil bekas Nabi tu, tabarruk lah, ambil berkat Nabi nak pakai. Baru lagi kejut lah aku lah, tak terfikir dia apa tu gitu. Dia tu terfikir. Jadi terfikir boleh ke dia?
kelebihan tu. Macam sahabat, orang lain tak terfikir, oi, macam mana nak mendedahkan Nabi dengan sahabat-sahabat kepada bahaya boleh mati ni, nyeserai ke demo. Tak. Hak Tuhan rakyat dia percaya, dia yakin. Dah Tuhan kata aman, kalau perang dia aman ke dia? Dah Tuhan kata tak ada takut, takut ke dia? Memang tak takut. Memang tak ada perang sungguh pun. Memang tak ada perang sungguh. Jadi menjadi kenyataan. Jadi hikmat dia sebalik berlaku cerita ni, dia ada kebijaksanaan tu. Kebijaksanaan sahabat tu di dalam memahami Quran dan yakin kepada firman Allah SWT tu sampai ke mereka tu, benda yang kita tak boleh fikir. Kita orang biasa tak nampak benda lagu tu. Dan dengan cara begitu, walaupun ayat Allah kata tu tetap menjadi kenyataan, tak akan berubah. Dengan sebab orang buat kira lah, bocor lah rahsia dari mana, jadi tak amal lah dengan sebab bocor. Tak, tidak akan berlaku begitu. Kalau dia sudah ada firman Allah, dia yakin dengan itu. Sebab itulah jadi Nabi SAW pun tahu dia ni lagu tu. Sebab tu dia maaf, selain daripada alasan dia ahli Badar. Ahli Badar. Kemudian asap kara lagi. Dah kita kata tu kata dah istihar. Ya ahli Badar ni buatlah benda buat gapo pun. Aku maaf dah. Aku ampun dah dulu lagi. Faqad ghafartu lakum. Tak buat lagi pun aku sudah ampun dah. Kalau lagu tu sedap hati benar lah sahabat-sahabat ni. Merdeka benar lah. Kita kata ikut dia nak buat, tentulah ampun-ampun ni dosa. Kalau lagu tu tak takutlah nak buat dosa sahabat-sahabat ni. Kalau lagu tu kan mungkin timbul kemuskilan itu dalam fikiran kita. Maka jawabnya tidak gitu. Tidak gitu. Sebab tu saya selalu buat contoh. Kalau ni hadis ni buat contoh. Kalau orang beradab, orang yang sopan, orang yang berbudi pekerti mulia, kalau kita kata dia pergi rumah kita, kita pun kata ke dia, jangan buat separuh rumah orang lain, buat separuh rumah sendiri lah. Buat separuh rumah sendiri. Jangan buat separuh rumah orang lain, buat rumah sendiri. Orang hak beradab lagu mana? Kalau kita kata begitu, dia kau malu, kau segan ketua rumah. Kau segan. Tapi kalau orang hak jenis tak ada adab, tidak terdidik dengan baik, boleh jadi dah kata begitu, terus buat rumah sendiri, tahu-tahu dia pergi masuk dalam kelambu kita, dalam bilik orang khusus dah. Apa kita kata apa yang masuk dalam dah, dia kata suruh buat separuh rumah sendiri. Hak tu jenis tolol lah kata tu. Ini tak faham. Tapi sahabat-sahabat ni hak kata ahli Badar ni, dia sudah terjamin dah orang ni. Orang lagu mana ni hak kata lagu ni. Sebab kita lah ikut demo nak buat gapo pun, muka Tuhan bagi kebebasan. Kalau orang beriman kepada Allah, bagi kebebasan, tak ada nampak siapa-siapa pun. Dia tak minum air dalam jamban tu, dalam bilik air tu, walaupun ketika puasa tu tak ada siapa dia tengok, dia tak akan minum. Itu benarnya orang yang beradab, orang yang terdidik molek. Tak ada apa ni ugup je kau ingat boleh gapo, tak ada. Dia tak akan buat juga, tak akan ambil juga barang orang, tak akan curi, sebab dia takut kepada Allah. Ni benda dosa, benda Tuhan tak suka. Walaupun dia kata gitu, itu satu kelebihan, alhamdulillah, syukurlah. Tapi kita tak boleh buat benda tu. Benda Tuhan tak kena tu. Jadi yang Tuhan pun yang kata gini tu sebab dia tahu dah. Sebab tu kita kata hati perut. Dia tahu dah hati perut ahli Badar ni lagu mana. Dia tidak suka orang lain. Kata lagu tu pun dia tidak akan buat. Kata buat separuh rumah sendiri pun tidak masuk ke, teruslah ke dapur tu, buka saji makan ikut serah. Tak akan berlaku lagu tu. Lagu tu jenis tak ada adab. Demo ni cukup terdidik dah ni. Cukup terdidik, terpilih dah ni. Pergi perang Badar ni ramai lagi ada hak duduk di Madinah tu, tak pergi. Nabi tak ajak. Makna hak ni memang terpilih. Jangan kita ingat pergi perang Badar ni habis pergi belakang. Jadi tak ada dah orang muda dalam Madinah tu, habis hak tina saja, budak-budak kecil, hak tua saja. Jangan kita ingat gitu.
Sebab apa? Dalam hadis Bukhari, berapa ramai lagi sahabat-sahabat hak muda-muda tak pergi, tidak terpilih. Hak ni hak terpilih. Hak terpilih ni ayatlah ke mana? Dia tak akan buat benda salah, benda tak molek tu. Begitulah juga dengan sahabat-sahabat ni. Jadi ini membuktikan lagi ketulinan iman mereka itu. Betapa hati mereka itu betul-betul terdidik. Lagi nampaklah setelah dibui kebenaran lagu tu pun dia tak buat juga. Nak kata gana lagi, tak ada sebab dah. Kita kata kalau dia nak buat apa, Tuhan akan ampun dosa, tapi dia tak buat. Inilah contoh manusia atau generasi yang betul-betul terdidik. Bila terdidik, dia akan jadi gitulah. Dia akan jadi gitu. Kemudian kita pergi kepada bab jasus zimmi, pengintip dari kalangan kafir zimmi pula. Tapi kita tak ada dah ini. Macam ni jadi panjang pula. Sekat tu dah dulu. Dan untuk makluman, minggu depan kita tak ada cuti. Minggu depan malam ni tak ada. Malam Khamis tu insya-Allah ada. Malam esok pun malam Khamis di Masjid Darul Kausar tu ada insya-Allah. Cuma di sini, untuk sini. Minggu depan tak ada, kita cuti. Wallahu a'lam.